Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadis yang ke-10. Wa an Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harisi al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balu al-maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Bakrah Nufai' bin Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila dua orang muslim berbunuh-bunuhan dengan pedang, maka pihak yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Abu Bakrah bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh memanglah masuk neraka, tetapi bagaimana orang yang terbunuh pun masuk neraka? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana ia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan daripada Nufai' bin Al-Haris Al-Thaqafi. Gelarannya ialah Abu Bakrah, seorang sahabat daripada satu tempat yang bernama Taif. Diriwayatkan oleh ahli sejarah, dia masuk Islam dan dia asalnya seorang hamba. Bila Nabi SAW sampai di Taif, Nabi menyuruh salah seorang sahabatnya untuk menyuruh kepada penduduk Taif, sesiapa yang keluar daripada bandar Taif, daripada kalangan hamba, nescaya aku akan merdekakannya. Lalu keluarlah Nufai' dan saudaranya, dan Nabi SAW memerdekakannya. Dan dia meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW, antaranya ialah hadis yang kita bacakan ini. Dan dia meninggal dunia pada tahun 51 Hijrah. Pengajaran hadis. Yang pertama, orang yang membunuh sesama Islam tanpa hak akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini menyatakan berkenaan dengan niat dalam hati. Cuma dikaitkan dengan pembunuhan. Membunuh dengan sengaja adalah satu dosa yang sangat besar, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan sesiapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya di hari akhirat kelak kekal di dalam api neraka. Allah Ta'ala murka ke atasnya, Allah Ta'ala melaknatnya, dan Allah Ta'ala menyediakan kepadanya azab yang sangat besar. Ini balasan di hari akhirat kelak. Balasan di atas dunia ialah hukuman qisas, hukum balas bunuh balik. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa membunuh dengan sengaja. Sehingga disebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, beberapa balasan yang Allah Ta'ala
berikan kepada orang yang membunuh dengan sengaja. Allah Ta'ala sebut yang pertamanya kekal di dalam api neraka. Ini khusus kepada orang yang mengharuskan pembunuhan. Dia kata bunuh orang ni boleh, harus. Jadi hak ni jelas murtad, kita keluar daripada Islam kerana dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun bagi orang yang bertaubat, itu akan kita sebutkan nanti. Dan Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala murka ke atasnya. Bukan saja Allah Ta'ala kata orang yang bunuh dengan sengaja ni kekal dalam api neraka, Allah Ta'ala murka ke atasnya, dan Allah Ta'ala melaknatnya. Dan seterusnya Allah Ta'ala menyediakan kepadanya azab yang sangat besar di dalam api neraka kelak. Maka di sini ulama-ulama menyatakan bahawa betapa besarnya dosa orang yang membunuh dengan sengaja. Jika sekiranya dia menghalalkan pembunuhan ini, maka dia jadi murtad, terkeluar daripada Islam. Kekal dalam api neraka. Adapun jika sekiranya dia bertaubat, dia bunuh orang, kemudian selepas daripada itu dia sedar dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosanya. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat yang lain, illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Malaikat sebelum daripada itu Allah Ta'ala sebut orang-orang yang melakukan dosa, antaranya ialah dosa membunuh orang dengan sengaja, dan Allah Ta'ala janjikan kepada mereka dengan api neraka, dan Allah Ta'ala mengecualikan malaikat orang yang bertaubat, dia beriman, dia mengerjakan amal soleh. Bukan saja dia bertaubat, dia beriman, dia yakin akan janji Allah, dan dia mengerjakan amalan yang soleh. Allah Ta'ala kata mereka itu Allah Ta'ala gantikan keburukan, kejahatan, maksiat yang mereka lakukan hasanat dengan kebaikan-kebaikan. Maknanya boleh pahala ni bukan saja dengan buat amal kebaikan. Boleh pahala juga dengan meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Allah Ta'ala ganti dengan pahala dan ganjaran. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan disebut dalam hadis-hadis yang lain, antaranya ialah satu hadis yang masyhur, akan tiba masanya, cuma kita sebut secara ringkas bagaimana satu kisah yang berlaku kepada seorang lelaki yang hidup sebelum daripada zaman Nabi SAW. Dia bunuh seramai 99 orang. Kemudian dia terdetik dalam hatinya untuk bertaubat. Lalu dia pergi tanya seorang abid, seorang yang kuat beribadah, adakah Allah Ta'ala mengampunkan dosanya? Dia ceritalah pasal diri dia bunuh orang ni ramai dah. Si abid ni kata, dosamu ni besar sangat, Allah Ta'ala tak ampun dosamu. Lalu dia pun bunuh si abid ini. Kemudian dia tak putus asa, dia berjumpa dengan seorang alim, dan dia cerita sebagaimana dia ceritakan kepada si abid tadi. Orang alim ni kata, Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Besar mana dosa yang kamu buat, banyak mana dosa yang kamu lakukan, kalau kamu betul-betul nak bertaubat, Allah Ta'ala sentiasa membuka pintu taubatnya. Tapi dengan syarat kamu jangan duduk sini. Sini maksiat banyak, muka banyak. Kalau mu duduk sini akan menggalakkan kamu melakukan maksiat dan kemungkaran, khususnya maksiat bunuh orang ini. Mu kena pergi duduk tempat lain. Dia pun pergilah berhijrah ke tempat lain. Dalam perjalanan dia mati. Lalu malaikat balah. Malaikat yang jaga neraka nak sumbat dalam neraka. Malaikat yang jaga syurga nak masukkannya ke dalam syurga, kan dia nak pergi bertaubat. Di mana kisahnya panjang. Ringkas yang kita nak ambil di sini ialah Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allah Ta'ala mengampun dosa hamba-hambanya, termasuklah dosa orang yang membunuh dengan sengaja. Kalau dia betul-betul bertaubat, ikhlas kepada Allah, dia tinggal maksiat dan kemungkaran, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan maksiat yang dilakukannya itu. Di mana hadis yang
kita bacakan ini pengajaran yang pertama, betapa besarnya dosa membunuh orang dengan sengaja. Kemudian antara pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini juga ialah Nabi SAW menyebut tentang pembunuhan ataupun peperangan yang boleh membawa kepada kematian di antara dua orang Islam. Dua-dua orang Islam belaka. Masing-masing berbunuh, masing-masing berperang. Maka, apakah hukumnya di sisi syarak? Di mana ulama-ulama menyatakan bahawa jika sekiranya seseorang itu dia bunuh orang lain, termasuklah orang Islam sekalipun, dengan tujuan untuk mempertahankan dirinya, maka dia mati syahid. Kerana setiap amalan itu bergantung kepada niat. Ini yang nak diambil pengajaran daripada hadis ini. Kalau dia terbunuh kerana mempertahankan dirinya, keluarganya, hartanya, niatnya dalam hati begitu, lalu dia dibunuh, maka dia tergolong daripada kalangan orang-orang yang mati syahid. Cuma syahidnya tak samalah dengan orang yang mati syahid di medan perang. Dia diurus jenazahnya seperti orang yang mati biasa. Apa dalilnya? Antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man qutila duna malihi, man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, dia mati syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan darahnya, dirinya, maka dia mati syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, maka dia mati syahid. Jadi, terkeluar daripada hadis yang kita nyatakan di sini, orang yang terbunuh kerana mempertahankan dirinya, hartanya, keluarganya, niatnya kerana nak mempertahankan diri, maka dia mati syahid, tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Adapun orang yang dimaksudkan terbunuh kerana berperang sesama orang Islam, dimasukkan ke dalam api neraka, ialah orang yang mana dalam hatinya nak bunuh sahabatnya. Ini pengajaran yang diambil daripada hadis ini. Orang yang terbunuh kerana niatnya bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya juga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dua orang bunuh. Seorang ni Islam, seorang lagi Islam juga. Hak ni pegang pedang, hak ni pegang pedang juga. Kalau hari ni kau senapang, pistol dan seumpamanya. Alat tu ikutlah jenis apa. Tapi yang penting yang nak diambil di sini ialah niat dalam hati. Jadi dua-dua ni berbalah. Masing-masing niat nak membunuh di antara satu sama lain. Hak ni nak bunuh hak ni, hak nu nak bunuh hak nu. Maka dua-duanya masuk dalam api neraka. Jadi Nufai' bin Al-Haris ini pelik. Wahai Rasulullah, hak yang membunuh itu, fahamlah saya, memang patutlah dia masuk dalam api neraka sebab dia bunuh kawannya itu. Tetapi kenapa orang yang terbunuh dia masukkan juga dalam api neraka? Nabi kata, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kerana ia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya. Dalam hati dia niat sungguh-sungguh nak bunuh kawannya itu. Dengan sebab dia tak pandai ataupun peluang tak ada, maka bukan nasib dia. Kalau nasib dia baik, dia akan bunuh kawannya itu. Sebab itulah dia dimasukkan dalam api neraka. Maka di sini sangat penting kepada kita niat dalam hati. Sebab itulah kita kena sentiasa memperbetulkan niat kita. Niat kita kerana Allah. Niat kita bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Niat kita kerana bukan nak buat jahat kepada orang. Itu penting. Kita kena jaga hati kita, niat kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa-apa amalan yang kita lakukan di atas dunia ini. Di mana hadis kita bacakan ini juga memberi pengajaran bahawa terkeluar
apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, bagi orang yang nak memperdamaikan di antara dua pihak yang berperang. Dua pihak orang Islam berlaku perang. Jadi niat dia nak memperdamaikan di antara dua pihak. Sehingga terpaksa menghunuskan pedang, menghunuskan senjata. Kerana nak mempertahankan dua pihak ni supaya tidak berlaku pertumpahan darah di antara orang-orang Islam. Maka ia terkeluar daripada apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Jika sekiranya salah satu daripada dua pihak yang bertelagah itu melampaui batas, maka perangilah pihak yang melampaui batas itu. Jadi ayat ini jelas Allah Ta'ala sebut berkait dengan hukum jika sekiranya dua pihak orang-orang Islam berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika sekiranya dua pihak orang Islam berperang, maka hendaklah kamu islah di antara keduanya. Pergi nasihat dulu. Tak baik perang. Kita ni sama-sama orang Islam. Jika sekiranya salah seorang daripada dua pihak tersebut engkar, tetap nak lawan juga, nak perang juga, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Maka bolehlah diperangi salah satu pihak yang degil tersebut. Di mana ayat ini ditujukan kepada pemerintah Islam. Pemerintah Islam yang patut memperdamaikan di antara pihak-pihak yang bertelagah ini. Hadis ini juga memberi pengajaran kepada kita bahawa kita orang Islam mestilah elok. Jika sekiranya berlaku peperangan sesama orang Islam, jangan masuk campur. Inilah sikap yang diambil oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah. Bila berlakunya perang saudara di antara orang yang menyokong Sayyidina Ali dan orang yang menyokong Muawiyah dalam kes pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Di mana di sana terdapat para sahabat yang berkecuali, sehingga mereka ambil pedang, mereka taki atas batu kerana mereka memahami hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini. Mereka tak nak masuk campur, tidak mahu menumpah darah sesama orang-orang Islam. Di sini juga ada perbahasan di kalangan ulama. Apakah hukum sahabat-sahabat yang terbunuh dalam peperangan tersebut? Ulama-ulama kata kita tak boleh nak samakan amalan sahabat dengan amalan kita orang biasa. Sahabat ni walaupun mereka mengambil sikap yang demikian kerana mereka menganggap mereka berada di pihak yang benar. Walaupun dalam peristiwa tersebut Sayyidina Ali berada di pihak yang benar. Tapi sahabat yang terkorban, mereka menganggap mereka juga berada di pihak yang benar. Sebab itulah mereka mengambil sikap yang demikian. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala mengampunkan para sahabat. Jadi kita tak boleh ukur apa yang berlaku di zaman sahabat dengan zaman kita pada hari ini. Zaman kita pada hari ini banyak hawa nafsu. Sebab itulah hari ini banyak peperangan-peperangan yang berlaku sesama orang Islam. Di Yaman, di Iraq, di Syria dan lain-lain lagi. Sikap yang betul yang mesti diambil oleh orang-orang Islam, yang pertama sekali mestilah berusaha untuk melakukan islah. Tak kiralah individu ke, ataupun kumpulan ke, ataupun parti politik ke, ataupun orang yang berpengaruh, kena ambil ruang dan peluang untuk melakukan islah supaya sesama orang Islam ni tidak berbalah, tidak berperang di antara satu sama lain. Kerana ini satu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah apa yang berlaku sangat menyedih dan mendukacitakan kita. Walaupun kita duk kata musuh-musuh Islam buat macam-macam, memang betul. Memang musuh-musuh Islam ni kerja mereka dah. Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga musuh-musuh Islam secara umumnya. Mereka sentiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, untuk menghancurkan Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka orang kafir yang memusuhi Islam ini, mereka sentiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Islam.
sedangkan Allah memenuhi cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka sentiasa akan berusaha untuk menyesatkan kamu wahai Muhammad, termasuklah umat kamu, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Memang itu kerja mereka dah. Memang kita tak nafi apa yang berlaku di sana perancangan musuh-musuh Islam. Tapi dalam masa yang sama di sana ada sebab dalaman umat Islam. Kerana lemahnya iman dalam hati mereka, jauh daripada Islam, sehingga mereka menjadikan harta kebendaan sebagai Tuhan yang disembah. Lalu mereka berbalah berperang di antara satu sama lain. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala beri amaran dan sebut di dalam Al-Quran supaya kita memuhasabah diri kita sebelum kita menuding jari kepada pihak yang lain. Kita perlu memuhasabah diri kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu-satu kaum, malaikat kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jadi umat Islam hari ini perlu berubah. Mereka perlu berbaik, mereka perlu bersatu di antara satu sama lain, barulah Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka. Jadi hadis ini satu hadis yang sangat penting untuk kita ambil pengajaran khususnya dalam konteks situasi dan keadaan umat Islam pada hari ini. Dan hadis ini syahid yang kita nak ambilnya betapa pentingnya amalan hati, iaitu niat. Kita mesti jaga niat kita supaya tidak terpesong kepada perkara-perkara yang lain. Hadis yang ke-11, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salah hiya tahbisuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pahala sembahyang jemaah bagi seseorang lebih daripada sembahyang bersendirian, sama ada di tempat kerjanya atau di rumahnya, dengan gandaan 25 darjat. Oleh yang demikian, orang yang telah menyempurnakan wuduk, kemudian ke masjid dengan tujuan untuk bersembahyang, maka setiap langkah perjalanannya itu diberi 1 darjat, yakni pahala, dan dihapuskan 1 dosa sehingga dia masuk ke dalam masjid. Apabila berada di dalam masjid, dia dianggap seperti orang yang bersembahyang selagi dia menunggu untuk berjemaah. Dan para malaikat mendoakan seseorang selagi dia berada di tempat sembahyangnya dengan doa, Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah dia, ampunilah dia, terimalah taubatnya selama dia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kita bacakan ini memberi beberapa pengajaran. Pengajaran yang pertama, orang lelaki dikehendaki mendirikan sembahyang jemaah di masjid atau di surau. Yang pertama sekali, hukum sembahyang jemaah, di mana ulama-ulama berkhilaf. Sembahyang jemaah pula
adakah sembahyang jemaah di tempat masing-masing ataupun sembahyang jemaah di masjid. Secara umumnya, khilaf di kalangan ulama ini adalah khilaf yang lama, dibahas di dalam kitab-kitab fiqh yang panjang. Seperti disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' dan juga Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, menyatakan khilaf di kalangan ulama tentang hukum sembahyang jemaah. Jumhur ulama menyatakan bahawa hukum sembahyang jemaah sunnah muakkadah, sunat yang ditekankan. Apatah lagi jika sekiranya sembahyang jemaah itu di masjid. Tapi kalau dia tak boleh buat masjid, maka cubalah buat di tempat masing-masing, di tempat kerja, di rumah masing-masing dan seterusnya. Dan di sana ada pandangan di kalangan ulama yang menyatakan bahawa hukum sembahyang jemaah ini wajib. Ada pula kata wajib ini fardu kifayah. Maknanya kalau ada sebahagian daripada orang Islam buat, maka memadai, mencukupi. Ada yang kata hukumnya ialah fardu ain. Maknanya wajib ni wajib fardu ain ke atas setiap orang Islam untuk sembahyang jemaah. Apatah lagi sembahyang jemaah di masjid bagi orang yang berdekatan dengan masjid, kecuali kerana keuzuran-keuzuran sebagaimana apa yang berlaku pada hari ini yang kita tidak jangka. Sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita tak pernah jangka apa yang kita lihat pada hari ini. Kita hanya baca dalam kitab-kitab fiqh. Ulama-ulama kata jika sekiranya seseorang itu terhalang untuk menunaikan sembahyang jemaah di masjid kerana sebab-sebab ketakutan, kerana takut kepada binatang buah dan seumpamanya, maka dimaafkan, dia dapat pahala sembahyang jemaah walaupun dia tidak pergi sembahyang jemaah di masjid. Hari ini kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bukan binatang buah, kumang yang kecil, tak nampak pun, haluh. Allah Ta'ala uji sehingga hari ini masjid-masjid tidak dapat menunaikan salat jemaah. Kalau sebelum ni tak boleh langsung, kemudian diberikan kelonggaran, dan hari ini diberikan lagi kelonggaran. Jadi itu satu rahmatlah kepada kita. Namun begitu bagi orang yang sentiasa pergi masjid, tiba-tiba terhalang tak boleh pergi masjid, Allah Ta'ala beri juga pahala yang penuh. Kerana pahala niat tu satu, dan pahala amalan yang dia selalu buat, tapi dia terhalang kerana sebab-sebab yang dinyatakan tadi. Di mana secara umumnya, sebagaimana kita sebutkan tadi, berlaku khilaf di kalangan ulama tentang hukum sembahyang jemaah. Tetapi kita cubalah menggalakkan diri kita untuk sembahyang jemaah. Walaupun boleh dan sah sembahyang seorang diri. Tapi hadis ini memberi galakan kepada kita untuk kita sembahyang jemaah. Walaupun jemaah yang sedikit. Sembahyang jemaah seorang saja makmum. Sembahyang jemaah di rumah dengan keluarga. Ini juga ruang kepada kita untuk mendidik keluarga kita supaya jaga sembahyang jemaah. Jangan sembahyang seorang-seorang, sembahyang jemaah. Kerana fadilatnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini. Pengajaran yang kedua, sesiapa sembahyang berjemaah diberi ganjaran pahala 25 kali ganda atau lebih daripada sembahyang bersendirian. Dinyatakan dalam hadis ini secara jelas. Pahala orang sembahyang jemaah boleh 25. Pahala sembahyang seorang boleh seorang. Jadi benda pahala ni benda gaib, kita tak nampak. Kita sebagai orang beriman, kita percaya, kita yakin. Sebab apa? Nabi sebut. Nabi sebut, kita percaya, kita yakin. Jangan pula kita jadi seperti manusia pada hari ini yang beriman kepada sains. Sains sesuatu itu mesti dibuktikan. Kalau tak boleh dibuktikan, tak nampak, tak boleh sentuh, maka ini karut. Ini banyak tersebar dalam masyarakat manusia pada hari ini. Jadi kita sebagai orang beriman, kita kena percaya dan yakin kepada perkara-perkara gaib. Antara perkara-perkara gaib itu pahala dan ganjaran. Nabi sebut, Quran sebut, kita percaya, kita yakin. Berkait dengan sembahyang jemaah ini, Nabi sebut pahala orang sembahyang jemaah 25. Pahala orang sembahyang seorang boleh 1. Kita percaya, kita yakin bahawa ini betul dan benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, para malaikat sentiasa mendoakan orang-orang berwuduk
dan tidak mengganggu yang menunggu untuk sembahyang berjemaah di dalam masjid. Ini pun kait dengan perkara gaib juga. Nabi sebut tentang malaikat. Malaikat ni makhluk yang kita tak nampak. Tapi kita percaya malaikat ni ada. Dan diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tugas untuk menulis dan mencatat amalan manusia. Ada tugas untuk menyoal orang yang mati. Ada tugas untuk menyeksa orang kafir yang ingkar akan perintah Allah. Ada tugas untuk menurunkan hujan. Ada tugas untuk menjaga syurga, ada tugas untuk jaga langit, ada tugas untuk jaga neraka dan seumpamanya. Percaya kepada malaikat sebahagian daripada rukun-rukun iman yang wajib kita beriman dengannya. Dan dalam hadis ini Nabi sebut para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang sembahyang berjemaah. Bukan semasa dia sembahyang jemaah saja. Sebelum dia sembahyang jemaah tu malaikat doa dah. Ketika dia berwuduk dan juga dia berjalan daripada rumah nak pergi ke masjid, malaikat mendoakannya. Yang keempat, suatu perkara yang dimulakan dengan niat baik dari mula lagi sudah dituliskan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satu amal kebaikan kalau kita mulakan dengan niat yang baik, maka Allah Ta'ala akan beri daripada mula sampai ke habis. Daripada mula sampai ke habis. Contoh yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang kita bacakan ini. Niat dia akhirnya ialah untuk sembahyang jemaah di masjid. Itu niat asal dia. Masa tu dia duduk rumah lagi. Di mana Allah Ta'ala beri pahala start daripada dia niat. Kemudian dia pun bersiap. Dia mandi, dia ambil wuduk, dia pakai pakaian yang baru, dia bersih. Semuanya itu Allah Ta'ala beri pahala. Kemudian dia berjalan pula. Dia berjalan satu langkah, Allah Ta'ala angkat satu darjat. Kemudian Allah Ta'ala hapuskan satu dosa yang kecil. Kemudian dia masuk dalam masjid. Dia duduk dalam masjid. Tunggu sembahyang, Allah Ta'ala beri pahala lagi. Bukan saja Allah Ta'ala beri pahala, malaikat pula doakan kepadanya. Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosanya. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah taubatnya. Di mana ini satu kelebihan yang sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang ikhlas, niat yang betul dalam menunaikan sembahyang jemaah dengan pahala dan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Sambungan daripada ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini berkait dengan orang kafir daripada kalangan Banu Israel ataupun Yahudi, yang mana mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana perangai, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Allah Ta'ala menyambung apa yang dilakukan oleh mereka, yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batili. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah. Ibn Abbas menyatakan bahawa maksud ayat ini la takhlitul haqqa bil batili was sidqa bil kadhibi. Jangan sekali-kali kamu mencampurkan hak dengan kebatilan, benar dengan pembohongan. Maksudnya, wahai Banu Israel, kamu tahu Islam itu benar, Quran itu
benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tetapi kamu mencampurkan dengan kebatilan dan kamu menyatakan ia adalah satu pembohongan. Syekh Asy-Sya'rawi menyatakan bahawa kebenaran ni satu benda yang jelas. Kalau benda itu benar, maka tidak boleh untuk menafikannya. Apabila orang itu nak menafikan kebenaran, maka dia cipta pembohongan dan kebatilan. Dia buat macam-macam. Dia kata benda ni tak betul, benda ni bohong, benda ni batil dan seumpamanya. Samalah seperti apa yang kita lihat dan saksikan pada hari ini. Tindakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap Islam. Mereka tahu Islam ni agama benar, agama betul. Al-Quran ini betul dan benar. Tetapi kerana mereka tidak boleh untuk menangkis dan menjawab hujah-hujah kebenaran agama Islam, lalu mereka cipta dengan ciptaan-ciptaan kebatilan dan pembohongan. Mereka tuduh Islam ni agama ganas. Mereka tuduh Islam ni agama melampau. Mereka tahu Islam ni agama benar. Mereka tahu Quran yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kitab yang benar. Tetapi mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang batil dan bohong. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan agamanya. Allah Ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan pelihara dan jaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Quran Islam ini, dan kami yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memeliharanya. Walaupun perancangan-perancangan jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam sebagaimana disebutkan tadi, namun kita melihat cahaya Islam terus tersebar di Amerika Syarikat pada hari ini, menjadi agama yang paling cepat tersebar. Baru-baru ini satu dokumentari yang dibuat oleh stesen TV Al Jazeera berkait dengan Islam di penjara Amerika Syarikat. Islam menjadi agama yang paling cepat tersebar di penjara Amerika Syarikat. Banduan-banduan yang melakukan macam-macam jenayah, jiwa mereka kosong, tertekan, lalu bila mereka kaji, mereka masuk Islam. Begitu juga apa yang berlaku di Eropah. Islam menjadi agama yang paling cepat tersebar. Walaupun media-media barat menuduh berbagai-bagai tuduhan yang jahat dan batil ke atas Islam, tetapi Allah Ta'ala membuka pintu hati rakyat mereka mengkaji tentang Islam. Dan mereka memeluk agama Islam berduyun-duyun. Banyak gereja-gereja yang ditukar menjadi masjid. Di United Kingdom, di Perancis, di Belanda dan lain-lain lagi. Sehingga di United Kingdom beberapa tahun lepas, kerajaannya menghalang untuk dijual bangunan-bangunan sejarah. Tidak disebut gereja, bangunan-bangunan sejarah. Kerana mereka nak halang orang Islam beli gereja, tukar jadi masjid. Jadi inilah perangai orang-orang Yahudi. Mereka mencampuri kebatilan, kebenaran dengan kebatilan, kebenaran dengan pembohongan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu mengetahuinya. Bukan saja kamu kata yang benar ni batil, yang benar ini bohong, bahkan kamu menyembunyikan kebenaran. Maksudnya ialah aila taktumu ma indakum minal ma'rifati bi rasuli wa bima jaa bihi wa antum tajidunahu maktuban indakum fima ta'lamuna minal kutubil lati bi aidikum. Maksudnya kamu jangan sekali-kali menyembunyikan pengetahuan tentang Rasulku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang apa yang dibawa olehnya, yakni Al-Quran,
yang mana kamu dapati ianya ditulis di sisi kamu di dalam kitab-kitab yang ada di hadapan kamu. Jadi maksud menyembunyikan kebenaran di sini, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita sebut pada kuliah yang lepas, orang Yahudi mereka datang berkumpul di Yathrib kerana disebut dalam kitab mereka bahawa Nabi akhir zaman akan berhijrah ke situ. Cuma mereka tak tahu Nabi akhir zaman ni daripada mana. Jadi mereka duk ingat ke Nabi akhir zaman ini daripada kalangan mereka. Lalu setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bila mereka tengok sifat-sifat, ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad, pada tubuh badannya, pada akhlaknya, pada pengikutnya, pada ajaran yang dibawa olehnya, mereka tahu ini adalah Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab mereka. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran ini. Mereka menyembunyikan kebenaran ini, bahkan mereka hasut orang ramai supaya tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perangai uduh mereka yang Allah Ta'ala dedahkan di dalam ayat yang kita bacakan ini. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rokoklah kamu semua secara berjamaah bersama-sama orang-orang yang rokok. Lalu Allah Ta'ala perintah kepada orang-orang Yahudi supaya mereka mestilah mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan rokok bersama-sama dengan orang-orang yang rokok. Ulama-ulama menyatakan bahawa ayat ini ditujukan khusus kepada orang-orang Yahudi kerana mereka telah merubah ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab mereka berkait dengan sembahyang, berkait dengan zakat. Sembahyang sebagai contoh. Mereka sembahyang tak ada rokok. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut secara khusus dalam ayat ini, warka'u ma'ar raki'in. Dan rokoklah kamu semua berjamaah bersama-sama orang-orang yang rokok. Maknanya sembahyang yang kamu buat ni tak betul, kamu ubah. Sembahyang yang betulnya sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Berdiri, kemudian rokok, kemudian sujud. Kalau kita tengok hari ini dalam TV, dalam YouTube, boleh tengok bagaimana orang Yahudi sembahyang. Mereka duduk angguk. Tak ada rokok. Jadi, sembahyang yang betul, yang diajar oleh Nabi SAW, itulah sembahyang para anbiya dan rusul alaihimussalatu wassalam sebelum daripada itu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut secara khusus dalam ayat ini, warka'u ma'ar raki'in, ditujukan khusus kepada orang-orang Yahudi supaya mereka mestilah ikut Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, termasuklah ajaran berkait dengan sembahyang, zakat dan lain-lain lagi. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut, mendedahkan lagi perangai buruk mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Allah Ta'ala kata, kamu wahai orang-orang Yahudi semua, kamu suruh orang buat baik. Buat baik dimaksudkan di sini ialah ikut Nabi Muhammad. Ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang Yahudi ini sebut kepada penduduk Yathrib, mereka kata bila datangnya Nabi akhir zaman ini kamu kena ikut. Jadi mereka ingatkan Nabi akhir zaman ini daripada kalangan mereka. Bila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka dapati Nabi akhir zaman ini daripada kalangan bangsa Arab, bukan daripada kalangan mereka. Dan mereka tidak mengikut apa yang mereka suruh orang lain buat kebaikan. Mereka suruh orang buat kebaikan, tapi mereka sendiri tak buat. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi,
Tetapi ulama-ulama menyebut al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu dengan umum lafaz, bukan dengan sebab yang khusus. Sebab yang khusus di sini orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala menempelak mereka. Mereka suruh orang buat baik, mereka sendiri tak buat baik. Tetapi pengajaran kepada seluruh umat Islam, supaya kita mestilah beringat dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini. Khususnya kepada ulama-ulama, pendakwah-pendakwah yang menyuruh mengajak orang kepada kebaikan, mereka mestilah mulakan dengan diri mereka sendiri. Jangan pula mereka ajak orang kepada kebaikan, orang lain buat baik, mereka tidak menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Di mana Al-Imam Ibn Katsir menyebut di dalam tafsirnya beberapa hujah dan dalil-dalil yang menyatakan apa yang kita sebutkan tadi. Ayat ini juga ditujukan kepada kita umat Islam. Antaranya ialah amaran yang disebut oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Nabi SAW bersabda, "Masalul alimi alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa la ya'malu bihi kamasalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu." Perbandingan orang alim yang ajar orang kepada kebaikan dan tidak beramal dengannya seperti pelita yang menerangi manusia dan membakarkan dirinya. Jadi Nabi kata, orang yang ajak orang buat baik dan dia tak buat baik, sama seperti pelita, membakarkan dirinya untuk kebaikan orang, tapi dia sendiri rosak dan punah. Sebab itulah ini perbandingan dalam masyarakat Melayu kita membandingkan guru umpama lilin membakar dirinya. Sebenarnya perbandingan ini satu perbandingan yang tidak baik. Sebab itulah kita kena ubah. Dalam hadis ini, Nabi buat perbandingan orang yang ajak orang kepada kebaikan tetapi tidak melakukan kebaikan. Sama seperti orang yang sama seperti pelita ataupun lilin yang membakar dirinya. Dia boleh menerangi orang tetapi dia membakarkan dirinya. Jadi ini satu amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Qultu man haula? Qalu khutaba'u ummatika min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun." Nabi kata, pada malam Isra' dan Mi'raj, aku lalu dan aku lihat satu kaum yang menyikat mulut-mulut mereka dengan sikat-sikat daripada api neraka. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka? Malaikat menjawab, mereka ialah orang-orang yang berceramah daripada kalangan umatmu, yang mana mereka ajak orang kepada kebaikan dan mereka lupa diri mereka sendiri. Dan mereka membaca Alkitab, apakah mereka itu tidak berakal? Jadi ini satu amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita apa yang Nabi lihat pada malam Isra' dan Mi'raj. Bagaimana satu kaum yang menyikat mulut mereka dengan sikat-sikat daripada api neraka. Mereka ini adalah orang-orang yang ajak orang buat baik tapi mereka tak buat kebaikan. Namun begitu, Al-Imam Ibn Katsir menyatakan bahawa bukan bermakna orang yang buat keburukan tidak boleh ajak orang buat kebaikan. Di sini ada perbahasan di kalangan ulama. Dah kalau begitu, orang buat maksiat, buat muka, tak payahlah ajak orang buat baik. Bukan maksud begitu. Di mana kewajipan mengajak orang kepada kebaikan adalah satu kewajipan
yang mesti dilakukan oleh sesiapa. Bukan saja orang alim, bukan saja pendakwah. Sesiapa sahaja daripada kalangan orang Islam wajib untuk mengajak orang kepada kebaikan. Termasuklah orang yang melakukan maksiat dan kemungkaran sekalipun. Cuma dia mestilah sentiasa memuhasabah dirinya. Jangan pula diajak orang buat kebaikan, dia sendiri tak buat kebaikan. Jadi dia perlu menjadi contoh dan teladan. Cuma secara khusus ayat ini dan juga hadis-hadis yang kita nyatakan tadi ditujukan kepada orang alim, pendakwah-pendakwah, orang-orang yang berceramah, mengajak orang kepada kebaikan sedangkan dia tak buat kebaikan. Untuk memberikan dorongan rangsangan kepadanya supaya dia mestilah sentiasa memuhasabah dirinya, sentiasa menjadi contoh dan teladan kepada orang ramai. Dalam masa yang sama kita pun perlu beringat dengan trend yang berlaku pada hari ini dalam masyarakat. Trend meruntuhkan imej ulama-ulama dan pendakwah-pendakwah. Ulama-ulama dan pendakwah-pendakwah bukan nabi-nabi. Mereka tidak maksum. Nabi-nabi saja yang maksum, yang tidak melakukan dosa dan maksiat dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada nabi-nabi dan rasul-rasul, buat maksiat, buat mungkar, sikit banyak, kecil dan besar sahaja. Semua orang tidak asing daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis yang mana Nabi menyatakan bahawa setiap manusia ini melakukan kesilapan. Dan orang yang terbaik melakukan kesilapan ialah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan, kesalahan, maksiat dan mungkar. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hari ini menjadi satu trend meruntuhkan imej ulama dan pendakwah. Melabelkan mereka ini orang suci, orang baik, orang tak buat dosa. Lalu meruntuhkan imej mereka. Sedangkan mereka hanya melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan. Sebab itulah tanggungjawab ulama dan pendakwah sangat besar. Mereka wajib bercakap, wajib menegur, wajib menasihat. Kadang-kadang apa yang berlaku tidak seperti apa yang dinasihat, apa yang ditegur. Namun ambillah nasihat dan teguran itu sebagai satu nasihat dan teguran yang berguna, yang dipetik daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanggungjawab nasihat, tanggungjawab menegur adalah tanggungjawab bersama untuk kita melakukan islah dalam masyarakat. Barulah bahtera kehidupan ini akan berjalan mengikut petunjuk dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang seterusnya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Ada ulama menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada ulama dan pendakwah secara khususnya, yang menyuruh mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah, melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Kerana tugas ni satu tugas yang sangat besar. Maka untuk menjalankan tugas ini perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan sabar. Sabar yang dimaksudkan di sini ulama kata ialah dengan puasa dan sembahyang. Kerana sembahyang adalah jambatan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita boleh fahami ayat ini secara umum. Bukan saja kepada ulama dan pendakwah tetapi kepada seluruh umat Islam. Dalam apa sahaja musibah yang berlaku dalam kehidupan, maka kita mestilah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran, dengan melakukan ibadah puasa dan dengan
melakukan sembahyang yang wajib dan disertakan doa, dan juga sembahyang yang sunat, khususnya pada waktu malam, pada malam masa 2/3, satu masa yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah, di mana orang yang berdoa akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabit dalam hadis-hadis yang banyak. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebut alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Jadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon pertolongan, dengan sabar, berpuasa dan dengan mendirikan sembahyang, mereka itu ialah orang-orang yang percaya dan yakin satu hari nanti mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan ini hanyalah sementara. Kehidupan atas dunia ini banyak ujian, banyak cabaran. Oleh kerana itulah perlu kepada banyaknya kesabaran dan juga ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita banyak sabar, maka kita akan dekat dengan Allah. Bila kita banyak sembahyang, maka kita akan lagi hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dengan ujian-ujian dan cabaran-cabaran yang melanda dalam kehidupan pada hari ini. Contohnya berkait dengan pandemik COVID-19, banyak tersebar viral. Bagaimana orang tertekan sehingga berlakunya kes-kes bunuh diri, di mana kadang-kadang kita janganlah membesar sangat kes-kes bunuh diri ini, kerana ia satu perkara yang dikutuk oleh agama Islam. Orang yang bunuh diri ini dosanya sangat besar, kerana dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah yang berlaku dalam kehidupan kita, kita mestilah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajar oleh Islam. Apa yang baik kita syukur, apa yang tak baik kita sabar. Allah Taala beri pahala. Dalam masa yang sama Allah Taala mewajibkan tolong menolong dalam masyarakat. Jiran kena tolong jirannya. Orang yang senang kena tolong orang yang susah, dan begitulah seterusnya. Barulah berlaku comel dan molek, tolong menolong, amal kebajikan dalam masyarakat, dan kehidupan akan jadi sejahtera. Adapun orang yang tidak menerima keburukan yang berlaku dalam kehidupan sehingga mencabut nyawanya sendiri, sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi, adalah mereka yang tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita jadi seperti masyarakat bukan Islam yang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mestilah sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala buat ini semuanya baik. Semuanya baik, semuanya molek, semuanya untuk kebaikan kita di atas dunia ini dan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Itulah indahnya agama Islam, itulah hebatnya agama Islam, kerana kehidupan ini adalah satu kehidupan yang sementara. Kehidupan yang kekal abadi ialah di hari akhirat kelak. Kalau kita ukur kehidupan kita atas dunia ini sekejap sangat saja. Sekejap sangat saja. Dan kita tak tahu bila kita mati. Cuba kita bayang bagaimana datuk nenek moyang kita dulu, yang mana umur mereka lebih kurang sama dengan umur kita juga. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Hak mati ratus-ratus tahun dah. Maknanya mereka hidup di alam barzah lagi lama daripada mereka hidup di atas dunia ini. Termasuklah kita. Umur kita pun lebih kurang gitu juga. Kalau kita mati lagi sementara nak tunggu hari akhirat, tak tahu bila berlaku. Barangkali lama lagi. Maknanya kita akan hidup di alam barzah ni lagi lama. Oleh kerana itulah
kita mestilah sentiasa mersiapkan diri kita dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah dengan kesabaran. Kesabaran di sini, kesabaran melakukan ketaatan kepada Allah dan kesabaran apabila ditimpa dengan musibah. Dan kesabaran dengan melakukan amal soleh, iaitu berpuasa. Kerana orang yang berpuasa, dia kena sabar. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tengok orang makan, orang minum, keliru. Tapi tak boleh makan, tak boleh minum. Dan dia berpuasa ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia berpuasa, maka hatinya akan lebih hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan solat. Jaga solat kita, jaga semayang kita, kerana ianya adalah jambatan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan secara langsung, tidak ada perantara. Hubungan secara langsung antara kita dengan Allah ialah dengan semayang. Oleh kerana itulah semayang dari segi bahasa maksudnya ad-doa, doa. Dan dalam semayang itu penuh dengan doa. Dalam surah Fatihah ada doa. Dalam doa iftitah ada doa. Dan tempat-tempat yang disunatkan kepada kita untuk berdoa ketika rokok, ketika sujud. Di akhir sebelum kita memberi salam juga diajar oleh Nabi untuk berdoa. Jadi semayang ni penuh dengan doa. Jadi dua perkara inilah yang akan membantu kita, yang akan menolong kita dalam mengharungi kehidupan di atas dunia ini sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ianya adalah pasti dan mesti berlaku. Jadi insya-Allah kita akan sambung ayat-ayat yang berikut dalam kuliah-kuliah yang seterusnya. Sekian dulu, wallahu a'lamu bissawab.